Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Fadhil berbahagia Ustaz Ghazali dan semua asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat sekali lagi kita bertemu, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung, iaitu dasar pertama iman dan rukun-rukunnya, gitu ya. Tuan-tuan sekalian, cuma saya untuk tambih ni nak berkongsi lah. Kitab kita ni adalah namanya Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ada, kita asalnya boleh download dalam ni. Dan kalau bagi yang nak download tu, ada dah hak asalnya bahasa Arab. Boleh baca hak bahasa Arab, dan hak Melayu ni pun memang boleh bacalah. Alhamdulillah. Setelah saya tengok antara yang Arab, yang asal dengan yang Melayu ni, yang terjemah ni, bukan berbeza, tetapi tak sepenuh. Yang hak Arab tu tak sepenuhnya ada dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi kalau bagi tuan-tuan, puan-puan nak dapat lebih, boleh download yang bahasa Arab lah. Saya cuba download dan saya dapati, saya baca 2-3 kali, saya tengok ada perbezaan sikit, tapi isinya sama. Dia kadang-kadang dia rengkah, kadang-kadang dia tak habis. Walau bagaimanapun ini dah bagus dah ni. Bukan tak bagus, bagus. Kalau nak baca seluruhnya, sebagai contoh mudah. Sebagai contoh mudah, saya duk cari kat mana. Dasar pertama ni, dia sebut sini dasar pertama, Al-aslul awal al-imanu billah, beriman dengan al-iman wa arkanu, iman dan rukunnya. Tetapi sebelum al-iman wa arkanuhu tu ada satu halaman. Satu halaman yang saya rasa penting. Sebab dalam halaman ini dia sebut usul aqidati salafis salih ahli sunnah wal jamaah. Itu saya baca sini tak ada sini. Urutannya. Tak apalah. Jadi apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah dia ada mukaddimah sikit. Jadi mukaddimah tu dia tak bawa dalam buku ni. Mukaddimah sikit kan, tak apalah, itu sekadar untuk berkongsi. Dia mungkin penterjemah ni dia rasa tak penting, atau penting tapi tak apa, gitu. Tapi saya nak baca yang ni sebab saya rasa ini bagi saya sebagai mukaddimah nak masuk. Dia kata, inna ahlas sunnati wal jamaah as-sairina ala nahjis salafis salih yasiruna ala usulin thabitatin wa wadihatin wa bayyinatin fil i'tiqadi wal amali was suluk. Wa hadhihi al-usul mustamaddatun min kitabillah wa kulli ma sahha min sunnati Rasulillah mutawatiran kana aw ahada. Wa ala fahmi salafil ummah min as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bisidqin wa ikhlasin wa ihsan fahum yusallimuna lin nususil wahyain wa yajma'una bainahuma ويردون متشابهها إلى محكمها وينقادون لهما مع غاية التعظيم والإجلال ولا يختلفون فيهما ولا يتفرقون شيعا وأحزابا بل يعتصمون بحبل الله المتين ولم يعارضوا الوحيين بالعقول القاصرة والاحتمالات اللغوية والأطية الباطلة والفلسفة والكشف والذوق. فأصول الدين قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا وافيا فليس لأحد أن يحدث فيها شيئا ويزعم أنه من الدين ولهذا تمسكوا بهذه الأصول العظيمة
wajtanibul alfazal mubtada'ah waltazamu bi alfazil syar'iyyah waliza kanu humul imtidadu tabi'i wal haqiqi lis-salafis salih. Jadi saya cari itu ada dan tu saya tak ada. Jadi khulasahnya di sini sebelum kita masuk kepada dasar pertama ni, dia akan sebut Ahlis Sunnah wal Jamaah yang berjalan mengikut manhaj as-salafus salih, mereka berjalan di atas prinsip asas yang kukuh, jelas dan nyata di segi i'tiqad, di segi amalan dan di segi akhlak. Dan semua prinsip-prinsip dan asas-asas ini diambil daripada kitabullah, sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul yang sahih, sama ada sunnah itu hadisnya mutawatir ataupun ahad. Dan mengikut pahaman as-salafus salih daripada salafus hazil ummah, terdiri pada para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikut mereka yang mengikut jejak langkah dengan sidq wa ikhlas, dengan penuh jujur dan ikhlas. Maka mereka menyerahkan semuanya itu kepada nususul wahyain, iaitu kitab Allah, sunnah Rasul. Dan mereka berpegang dengan keduanya. Dan mereka kembalikan ada yang mutasyabih kepada yang muhkam. Dan mereka tunduk kepada kedua-duanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dengan sepenuh ketundukan, dengan keagungan, dengan kemuliaan dan keagungan. Dan mereka tidak menyalahi kedua-duanya. Dan mereka tidak terjadi perpecahan dan berkumpulan. Bahkan mereka berpegang dengan keduanya, berpegang dengan tali Allah yang kukuh, dan mereka tidak lawan, membantah dengan wahyu yang telah diturunkan. Membantah tadi, mereka tidak membantah dengan akal yang cetek dan andaian-andaian bahasa, kias yang batil, falsafah, kasyaf dan zuk. Ini disebut. Sebelum saya tengok tak ada situ. Maka prinsip dan asas agama telah dinyatakan, dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang jelas, cukup, terang dan memadai. Tak perlu lagi kepada apa-apa yang lain. Dan tidak ada siapa pun yang berhak untuk menokok nambah padanya. Dan apabila menokok nambah itu, mereka merasakan ini adalah dari agama. Kerana itu para ulama as-salafus salih, mereka berpegang betul-betul dengan prinsip yang agung ini, yang besar ini, dan mereka menjauhkan atau mengelakkan diri daripada terjebak kepada ungkapan-ungkapan yang tidak ada prinsip dan asas, yang disebut sebagai alfazul mubtada'ah, lafaz yang direka, dan sebaliknya mereka beriltizam dengan lafaz-lafaz syarak sebagaimana yang ditentukan. Kerana itu justru mereka adalah golongan yang merupakan rentitan, tali menali, mata rantai sebenar bagi as-salafus salih. Itu. Jadi prinsip agama atau asas agama di sisi Ahlussunnah wal Jamaah secara umumnya adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu al-aslul awal al-imanu bi al-iman wa arkanu. Baru dia masuk. Tu ada mukadimah sikit. Ya, tak apalah. Dia nak nyata tu. Makna ini asas dia. Kita panggil apa? Intro. Dalam bahasa kita sekarang, intro kepada perbincangan kita ini. Baik tuan-tuan. Akidah as-salafus salih mengenai dasar-dasar keimanan terangkum dalam keimanan dan kepercayaan kepada keenam rukunnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril alaihissalam ketika datang kepada beliau untuk bertanya tentang iman, maka beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini asasnya.
Asasnya ialah, maksudnya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar baik dan buruknya. Ini adalah asas prinsip iman atau rukun iman dan rukun-rukunnya. Iman itu terdiri daripada 6 rukun. Keenam rukun ini. Jika satu rukun darinya gugur, maka seorang tidak menjadi mukmin sekali. Maka seorang tidak menjadi mukmin sama sekali, kerana ia kehilangan salah satu dari rukun-rukun iman. Sebab iman tidak bisa berdiri kecuali di atas semua rukun-rukunnya, sebagaimana bangunan tidak berdiri kecuali di atas rukun-rukun tingginya, tiang-tiangnya secara sempurna. Keenam perkara ini adalah rukun-rukun iman. Iman tidak sempurna kecuali dengan keenam perkara tersebut, semuanya menurut cara yang benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, maka ia bukan seorang mukmin. Ini adalah prinsip asas dia. Rukun pertama, al-imanu billah. Itu saya rasa tidak perlu kita kita semua faham situ. Yang pertama, al-imanu billah. Beriman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan, satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi, dan hati merasa tenteram dengannya, dengan suatu ketenteraman yang berbagai pengaruhnya terlihat dalam perilaku manusia. Komitmennya dalam menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi segala larangannya. Iman kepada Allah Azza wa Jal adalah asas dan inti akidah Islamiah. Jadi ia adalah pokok dan semua rukun-rukun akidah disandarkan kepadanya atau mengikutinya. Iman kepada Allah ni, tuan-tuan, ialah at-tasdiqul jazim. Kalau dalam bahasa Arab lah. At-tasdiqul jazim wal iqrarul kamil wal i'tirafut tam biwujudillahi azza wa jalla. Tasdiq yang sungguh-sungguh mendalam dalam hati, dan ikrar dengan lidah yang betul-betul mantap, dan pengakuan yang sempurna dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam bahasa Arab dia lebih kuat di segi ungkapannya, iaitu at-tasdiqul jazim. At-tasdiq memang dengan hati. Wal iqrar al-kamil, pengakuan dengan lidah yang sempurna, tidak ada lagi apa-apa. Wal i'tirafut tam, dan pengakuan yang cukup, yang tidak perlu lagi pada tambahan-tambahan, iaitu biwujudillah azza wa jalla, dengan kewujudan Allah. Jadi maksudnya Allah ini ada, wa bi rububiyyati, dengan rububiyah Allah. Karena itu apabila kita bercakap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dia kata annahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang mencipta semua sekali makhluk ini. Wa rabbuhu, dan dialah Tuhannya. Wa malikuhu, pemiliknya. Wa mudabbiruhu, pentadbir, pengurusnya. Dan begitu juga beriman wa bi uluhiyyatih, dengan beriman dengan uluhiyahnya, bermaksud istiqaqihi wahdahu ibadah, dia sahaja yang berhak diibadahi dan disembah, dan tidak ada selain darinya. Begitu juga dengan nama-nama sifatnya, iaitu Allah mempunyai bersifat dengan semua sifat yang sempurna. Wa nu'utul jalal, dan sifat-sifat yang agung, wal asma'ul husna, dan nama-nama yang indah. Itulah yang kita sebut di dalam beriman kepada Allah. Karena itu kita kata la syarika lahu fi syai'in min khasa'is. Tidak ada siapa pun berkongsi dengan Allah tentang ciri-ciri keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita laksanakan hal itu
di dalam ikrar kita, ilmu dan amal, iaitu sehingga hati kita rasa tenang, setenangnya sehingga ketenangan itu membawa keyakinan itu yang kuat tadi, yang tenang tadi, membawa kesannya terbentuk di dalam amalan-amalan seharian kita. Iaitu dengan mengiltizamkan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang. Ini adalah konsep yang kita nak tahu. Dan kerana itulah beriman kepada Allah adalah lub al-aqidah. Asasul aqidah wa lubbuha. Asas yang utama dan prasyarat yang tidak boleh kita lupakan. Dan ia adalah usul yang sangat kuat. Begitulah juga beriman dengan Allah, iaitu beriman dengan rububiyahnya, yang berhak Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah berhak disembah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka inilah kita melihat tauhid ini ada 3 bahagian dilihat dari sudut-sudut yang kita pelajari, iaitu rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Tuan-tuan sekalian, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini selalu kita sebut dan bahasanya sangat mudah. Dalam bahasa Arab dia mudah, tuan-tuan. Dia mudah sikit. Sebab asal bahasa Arab saya nak baca teks Arab tu supaya kita ni. Dia kata ma'nahu, tauhid rububiyah, ma'nahu al-i'tiqadul jazim wal iqrarul kamil wal i'tirafut tam bi anna Allah ta'ala wahdahu rabbu kulli syai' wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu la syarika lahu wa la nidda lahu wa la sammiya lahu hayyun la yamut wa qayyum la yanam munazzahum anin naqsi wal ajzi wal aibi badi'us samawati wal ard mudabbiral alami wal mutasarrifu fihi wal qadiru alaihi lahul hukmu wa lahul amru kullu wa biyadihil khairu kullu la radda li amri wa la mu'aqqiba li hukmi ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu dia. Saya baca hak Arab ni, lepas tu nak baca hak Melayu pula. Sebab biar kita berasa kekuatan orang tulis dalam bahasa Arab tu. Jadi yang Melayunya, iman kepada Allah adalah Azza wa Jalla adalah keyakinan yang kuat tentang keberadaan Allah, Rabb yang disifati dengan apa ni yang bawah. Maknanya adalah keyakinan yang kuat bahawa Allah Subhanahu wa taala sematalah Rabb segala sesuatu yang menguasainya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya pencipta. Dialah mengatur dan yang menjalankan alam semesta. Dan bahawasanya dialah pencipta para hamba. Yang memberi rezeki kepada mereka. Yang menghidupkan dan yang mematikan mereka. Dan beriman kepada qada Allah dan qadarnya. Serta keesaan zatnya. Ringkasnya, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Azza wa Jal berkenaan dengan perbuatannya. Maksudnya mudah. Kita kata yang buat semua alam ni Allah. Rekat. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalq wal amr. Kita meyakini, beriktikad dengan sesungguhnya bahawa semua alam ini adalah dicipta oleh Allah dan tidak ada siapa pun berkongsi dengan Allah dan Allah pun tidak berkongsi dengan sesiapa. Mudah. Kerana tu sini dia bawa dalil. Dia bawa dalil macam mana? Menunjukkan wajib beriman kepada Allah tentang rububiyahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dalil dia. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mencipta, Allah yang mencipta, Allah pemilik, Allah pengurus kada sekalian alam. Begitulah juga dalam hubungan ini, dalil di sini, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Ala lahul khalqu wal amr. Hak ni adalah ayat yang selalu kita baca juga, memberitahu kepada kita, ingat,
Yang mencipta makhluk ni Allah. Kemudian yang memerintah, yang boleh membuat peraturan, nak larang, nak suruh, nak larang, dia juga. Tak ada orang lain boleh berhak lakukan. Ni kuasa Allah. Ni hak Allah. Tabarakallahu Rabbil Alamin. Maha suci Allah, Maha berkat Allah, Tuhan semesta alam. Perkara inilah kadang-kadang kita tengok masyarakat, dia mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala mencipta. Semua tahu. Kalau tanya, semua orang kata begitu. Tapi bahagian kedua ni, iaitu wal amru. Allah memerintah. Allah lah yang boleh menyuruh. Allah lah yang boleh melarang. Allah lah yang telah buat peraturan. Hak ni ialah juga termasuk dalam rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak suruh apa? Dia nak larang apa? Peraturan apa? Kena akur. Tak boleh kata saya ada pilihan sendiri. Tak ada. Karena tu kalau kita beriman betul-betul dengan ayat-ayat Al-Quran, kita akan merasai. Kita akan nilai apa yang kita ada ini diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adakah kita telah letak diri kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut ala lahul khalq wal amr. Ciptaan, ingat, ini adalah ciptaan Allah. Di dalam nak buat satu perkara, kita terikat dengan al-amr, perintah Allah. Perintah Allah ni termasuk suruh dan juga larangan. Adakah kita meletak diri kita di tahap itu? Iaitu semua perkara yang kita nak buat, kita pastikan dulu ianya selaras dengan Allah, kehendak Allah dan perintah Allah. Kerana tu tuan-tuan, ni masyarakat kita umat Islam, kadang-kadang nak buat sesuatu perkara, dia buat je. Lepas tu baru, boleh ke tak boleh ni? Buat dulu. Lepas tu baru tanya. Sepatutnya tanya dulu. Kerana tu orang Islam mukminin disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan mendahului Allah dan Rasul ni, zaman Rasulullah, kena tanya Rasulullah. Nanti penentuan daripada Allah dan penentuan Rasulullah SAW. Zaman lepas Rasulullah, maka perlu merujuk kepada dasarnya sesuatu perkara. Sama ada perkara itu besar atau kecil. Hal peribadi, hal keluarga, hal masyarakat dan hal negara pun kena rujuk ke situ. Kita tidak boleh bebas sebenarnya. Hak orang buat bebas tu, hak tu dia tak pakai yang ni. Orang buat bebas, ikut saya nak buat, saya boleh fikir, saya boleh rancang. Itu ialah hak awak kata. Tetapi setiap kita akan diukur dengan Kitabullah Sunnah Rasul. Selama mana dia tidak bercanggah, silakan. Selama mana berada dalam ruh syarak, teruskan. Tapi hendaklah dulu buat panduan kepada Kitabullah Sunnah Rasul. Apa-apa jaga, sama ada kecil atau besar. Kadang-kadang orang kita mungkin tidak memberi perhatian dalam hal-hal seperti ini. Kalau sebagai contoh mudah, kalau kita pergi ke negara orang, pergilah negara orang, negara jiran ke, negara jauh ke, kita tak boleh buat perkara yang bertentangan dengan apa yang dibuat peraturan di sana. Kalau kita katalah kita duduk di Malaysia ni, kita berjalan di sebelah kiri, kita pergi Mekah. Anda tak nak buat contoh Amerika, pergi Mekah, naik kereta, driver duduk sebelah mana? Dia berjalan ke mana? Ke belah lain, tidak sepuas kita. Driver duduk belah lain. Kalau kita balik sini, tersalah kita nak naik ni. Kita apabila pergi negeri orang, kita ikut sistem dia. Itu kaedah dunia. Mudah ya? Kalau kita tak ikut kaedah dia, boleh jadi kita tak pergi tak lama, berlaku kemalangan. Kita pun sini sekarang, kalau kita ikut jalan kita ikut jalan sebelah kiri lah kita letak sekarang. Cuba kita pergi sebelah kanan. Arah bertentangan. Boleh jadi tak sampai mana-mana lah. Jadi akan berlaku bahaya. Begitu juga halnya
kalau kita ikut, cuba fahami dengan sistem yang Allah buat. Kalau sekiranya kita tidak buat panduan kepada Al-Quran dan Sunnah, sepertilah orang berjalan di jalan dan dia akan berjalan dalam keadaan yang bertentangan. Nampak boleh berjalan tapi bertentangan. Lambat laun dia akan menerima atau menghadapi masalah dan malapetaka. Tidak malapetaka di dunia, malapetaka di akhirat. Kemudian rububiyah ni lagi Allah Subhanahu wa taala sebut huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Rupa-rupanya Allah terang telah lama semua yang ada di bumi ini dijadikan untuk manusia. Untuk manusia mengguna dan intifa'. Dan kita tengok pun betul hal ini berlaku dalam hidup kita. Kerana itu Allah tidak bercakap kecuali yang dia cakap itu benar. Wa man asraqu minallahi qila wa man asraqu minallahi haditha. Kalau kita tengok jalan raya buat untuk manusia. Buat supermarket untuk manusia. Tanam padi untuk manusia. Tanam sayur untuk manusia. Pelihara binatang ternakan untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Apa yang tidak untuk manusia? Semua untuk manusia. Maka tepatlah kita boleh tengok betul-betul yang Allah sebut dalam ayat ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah cipta semua, Allah jadikan semua. Inilah tauhid rububiyah. Allah yang mencipta. Dan apa yang diciptakan di dunia ini adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah ini untuk kamu wahai manusia. Kata sambil-sambil kita belajar tauhid rububiyah ni, maksud Allah mencipta. Tapi mencipta untuk siapa? Untuk kita. Malaikat tak guna. Tak guna apa-apa. Dan binatang pun tak guna sangat. Apa yang ada di dunia ini, dia guna sikit ya. Tapi manusia adalah pengguna yang sebenarnya, yang utama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah lah, dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Rezeki yang diberi kepada setiap orang pada setiap pagi petang. Alhamdulillah Allah beri rezeki ni kepada setiap orang dan sangat banyak. Banyak tuan-tuan. Jadi Allah telah bahagikan rezeki ni. Siapa yang membagi rezeki? Allah. Membagi rezeki dan menentukan bahagian-bahagian kepada setiap orang itu termasuk dalam tauhidur rububiyah. Okay. Tauhid apa ni? Kerana itulah kadang-kadang orang bimbang dengan rezeki ni. Takut kepada rezeki. Memang orang takut. Sebenarnya tak usah takut sebab Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala rezeki. Wa ma indakum yanfud wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan habis. Apa yang ada di sisi Allah akan terus kekal. Bagi kita dapat duit sikit banyak habis duit. Orang tak pegang duit kan? Nak pegang buat apa duit? Pegang sekejap bagi ke orang. Orang tak pegang duit. Kalau orang simpan duit tu, kesian dia. Orang tak tahu guna rezeki. Simpan duit banyak dalam bank, katakan gitu. Tapi tak beli. Nak beri ke siapa duit tu? Nak beri ke anak-anak? Oh ya, baguslah nak beri ke anak-anak tu. Tapi sebenarnya, harta kita tu 3 je. Apa kita makan, apa kita pakai, apa kita sedekah. Lepas tu, hak orang. Kerana tu, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut rezeki ni adalah Allah bagi, dan kalau kita bincang tentang rezeki, pengagihan rezeki Allah telah buat, dan dari sudut ini termasuk dalam tauhidur rububiyah. Tauhid jenis ini tidak diselisihi, diingkari oleh kaum kafir Quraisy dan para pemeluk agama pada umumnya, kerana mereka meyakini bahawa pencipta alam semesta adalah Allah semata. Allah berfirman tentang mereka, wala in sa'altahum
Man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Ini surah Luqman ayat 25. Betul tuan-tuan. Kita pun kalau nak cuba boleh cuba. Tanya orang bukan Islam. Kita kan ramai orang Islam kita kenal. Acu tanya. Acu cuba tanya. Acu lagi cuba lagi dah. Acu cuba try. Tanya. Dan saya memang saya tanya. Saya tanya. Orang yang bukan Islam. Orang Hindu saya tanya. Orang Buddha saya tanya. Saya tanya. Antara saya tanya, saya pergi tempat orang baiki basikal, motosikal. Dia orang bukan Islam lah. Ada patung di sepat rumah tu ada gambar sikit, dia letak buah limau. Limau plastik dekat tu. Saya tidak nak apa-apa, tapi saya nak tahu kepahaman dia. Saya tanya, apa ni yang tergantung ni? Ada buah limau. Oh, dia kata atuk. Hak tu yang dia cakap pada saya. Atuk. Kata, untuk apa atuk ni? Tak ada apa-apa, dia kata. Kalau tak ada apa-apa, kena letak di sini. Orang tua buat, kita buat. Tu cara dia tahu. Orang tua buat, kita buat. Okey. Lepas tu kalau sekiranya nak minta sesuatu, minta dengan dia ke? Tak. Kita tak minta dengan dia, dia patung. Lepas tu minta dengan siapa? Kita minta dengan Allah. Lepas tu ada dia. Kita minta lalu dia. Betul sebagaimana Allah kata dalam Quran. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Betul. Jadi saya nak tahu, saya tanya. Lepas tu Tuhan awak kat mana? Tuhan yang sepatutnya. Dia kata Tuhan buat langit bumi. Tuhan Allah. Dia boleh sebut Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah kat mana? Kat atas kan? Ni orang bukan Islam ni. Tuhan duduk mana? Duduk atas. Pasal apa kata duduk atas? Pernah tengok? Saja kita nak tanya. Dia kata, saya rasa gitu. Saya rasa lagu tu. Saya pun senyaplah. Tak nak tanya lagi lah sebabnya. Kalau tanya lagi pun, dia tak boleh jawab dah. Tapi nak tahu. Nak tahu dia punya. Dia jawab dengan, ada dia jawab dengan budaya dia. Ada dia jawab dengan perasaan halus dia, fitrah dia. Saya tanya, Tuhan dek mana? Tuhan tak ada. Kalau awak minta dengan siapa? Minta dengan Tuhan Allah. Yang ni? Tak, dia kata. Lepas tu saya kata, kenapa letak limau plastik? Limau tu ada limau plastik. Dia kata tak boleh letak limau asal. Kenapa? Orang ambil. Dia cakap betul. Kenapa letak limau plastik? Dia orang tak ambil. Orang kata dia tak jaga. Tak apa-apa dia ni. Dia kata. Begitu je. Jadi tuan-tuan, dia jawab dengan fitrah. Saya nak kongsi sikit. Jiran ni tahun 80-an. 80-an, lama. Masa tu saya bukan masih muda lagi. Sekarang tak masih dah lah. Ada orang di jiran saya tu, jam lebih kurang 10-11 malam. Dia orang kata, masuk atu ni. Bahasa mudah saya nak sebut. Masuk orang kata, masuk benda. Macam-macam orang panggil. Orang tu baca ayat kursi, macam-macam baca. Saya pun pergi jugalah. Dengan bising dengan saya pergi. Kenapa? Dia semacam yang kena tu tercekik ni. Seperti nak putus leher ni. Sakit. Meraung. Lepas tu, semua orang dah usaha tak boleh. Kata suami dia, kita pergi ambil pakcu lah. Pakcu. Kata, dia ajak saya pergi. Saya ada motosikal. Bawa dia, bonceng dengan dia. 2, 3, 4 kilo juga. Pakcu, pergi rumah pakcu. Rupa-rupa pakcu ni non-Muslim. Cina. Saya bawa hantar dia balik. Kemudian bawa pergi ambil pakcu ni pula. Pakcu ni mari. Dia baca ayat kursi tau. Baca Fatihah, baca ayat kursi, dia tepuk tu, hilang. Yang orang tadi yang sakit tadi tak sedari tu, kenapa ramai orang kat rumah ni? Jadi dia baca Fatihah, baca ayat kursi. Hilang.
Saya pun buat bodoh. Saya tanya, Pak Cu belajar kat mana ni? Boleh bomo orang Kelantan kata, boleh bomo. Dia kata, saya belajar dengan orang Islam. Dia pun boleh berbidan orang lekat uri semua dia, orang panggil dia. Bolehlah dia tolong orang. Dia katalah, itu saya dengar dia cakap. Saya tanya dia, ramai dah orang duk baca ayat kursi ni. Tapi Pak Cu tak ilah benda ni. Tapi Pak Cu mari baca sekali, ilah. Dia kata ada rahsia. Rahsia macam mana? Dia kata, orang duk baca tu, dia harap kepada Allah ke tak? Dia minta dengan siapa? Dia baca saja-saja baca kan lah macam mana? Saya baca, saya berharap pada Allah. Allah akan beri apabila saya minta. Saya pun termenung. Sampai sekarang saya ingat lagi, dia dah mati dah. Sampai sekarang sebab dia berpegang dengan rububiyat Allah. Allah boleh mengabul siapa yang minta. Kerana tu dia kata saya jadi. Dia kata saya jadi, orang Melayu tak jadi. Orang Melayu tu orang Islam lah. Sebab mereka baca saja. Tidak ada niat. Kalau dalam bahasa kita, tak ada konsentrasi nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma baca gitu. Kerana tu tak jadi dia. Saya yakin Allah beri. Dia pun cakap, saya yakin Allah beri. Rupa-rupanya dia belajar agama sikit-sikit. Dia kampung sana, ada kampung Islam, orang Melayu kita. Rumah dia sekeliling Kelantan tu ya. Ada madrasah situ, dia dengar orang mengajar. Dan dia kata memang dia belajar. Baca ayat Quran, baca ni, dia boleh baca. Dan dia baca pun lebih kurang orang kita baca, orang kampung kita bacalah. Kenalah. Boleh lah. Tapi dia kata, saya tanya, kenapa tak masuk Islam? Dia kata, moga supaya tolong je tu kat. Dia kata. Supaya tolong tu maksudnya, cara hidup orang kita dengan cara puak dia tu sama. Cakap pun sama. Rupa pun lebih kurang sama. Tapi nampak Pak Cu pun sama. Jadi nak macam mana? Hidayah masalah itu hidayah. Jadi saya nak fokusnya, orang bukan Islam, dia mengaku ada Allah. Dia memohon kepada Allah. Hak ni saya jumpa. Jadi, saya cuba nak faham. Orang-orang bukan Islam ni, sebagaimana Quran kata tu nak tengok. Rupa-rupanya betul apa yang Quran sebut, memang betul dia apa yang dia pegang. Macam tu. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu wahai Rasulullah bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Pasti mereka, tentu mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna Allah ni ialah takkid, taukid. Untuk menyatakan betul-betul. La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah yang mencipta semuanya. Dan kalau kita tanya, sekarang pun saya tanya. Saya bukan tanya seorang, saya tanya ramai orang. Saya nak tahu. Saya nak dapat pandangan mereka. Setelah kita baca ayat ini, memang macam tu. Siapa buat langit bumi? Allah. Jadi tuan-tuan, kerana tu apabila kita belajar baca Quran, apabila kita cuba nak tahu apa yang berlaku dalam diri manusia, kita boleh tanya mereka. Tanyalah. Orang dia tak marah. Kita kadang-kadang kita nak tanya takut dia marah. Sebenarnya tak marah pun. Kita saja dia takut dia marah. Sama juga dengan orang tanya agama kita, agama Islam. Kita marah tak? Tak marah. Kecuali dalam masyarakat kita ni ada gap. Jadi saya lihat kalau kita boleh buka ni, kita boleh dakwah lebih baik. Dakwah lebih baik. Kita jumpa. Baik. Firman-Nya lagi, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa yujiru wa la yujra 'alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun bal atainahum bil haqq wa innahum lakadzibun. Jadi tuan-tuan, kita tengok di sini. Maksud dia, katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab,
lillah. Sayaquluna lillah. Mereka menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang ampunya langit yang 7, yang ampunya aras yang besar? Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada kamu, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ini adalah, kalau kita baca ayat ini, Allah menerangkan keadaan manusia yang tidak beriman itu. Kalau tanya satu-satu, mereka akan berkata Allah. Karena itu, seluruh manusia karena itu para hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercipta secara fitrah di atas pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu orang yang meyakininya tidak serta-merta menjadi orang yang bertauhid, sehingga ia menepati jenis kedua dari tauhid, iaitu tauhid uluhiyah. Karena itu tuan-tuan, para ulama menyebut berdasarkan ayat-ayat ini, maka Rasulullah telah bertanya kepada golongan musyrikin satu, sebagaimana yang disebut dalam ayat ini dan juga ayat lain, tentang siapa pemilik bumi langit, siapa yang berkuasa. Semua sekali ditanya, maka semuanya berkata adalah Allah, milik Allah dan sebagainya. Pengakuan ini dipanggil mengaku bahawa Allah lah yang mencipta, Allah ialah yang memilih, Allah lah yang membagi rezeki, Allah lah yang memberi segala-gala. Pengakuan seperti itu disebut sebagai mentauhid dalam tauhid rububiyah, iaitu mengatakan Allah sahaja yang buat itu dan tiada ada yang lain. Tauhid yang seperti ini dikongsi sama oleh masyarakat manusia. Hatta orang yang musyrikin zaman Rasulullah pun beriman, meyakini Allah sahaja yang buat. Namun kalau setakat itu, mereka tidak jadi iman lagi. Kerana Abu Jahal mengaku yang ni tapi tak beriman. Abu Lahab mengaku yang ni tak beriman. Kenapa? Kerana iman itu perlu selangkah lagi mengakui, iaitu mereka akan menyembah Allah, iaitu disebut tauhid uluhiyah, iaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba, dan disebut pula dengan tauhid ibadah, iaitu setelah kita mengaku semuanya itu, maka perlu kita menyembah Allah dan mentauhidkannya dalam ibadah kita, baru disebut beriman. Karena itulah kita diajar mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Baru pergi situ. Kita baca. Artinya keyakinan yang kuat, beriman dengan tauhid rububiyah, keyakinan yang kuat bahawa Allah Azza wa Jalla adalah ilah yang diibadahi atau disembah, yang hak, yang sebenar, yang tidak ada ilah selainnya, dan segala yang diibadahi selainnya adalah batil, serta mengesahkannya dengan peribadahan, ketundukan, ketaatan secara mutlak. Tidak boleh seorang pun disekutukan dengannya, siapapun dia, dan tidak boleh sesuatu pun dari beribadah dipalingkan kepada selainnya, seperti salat, puasa, zakat, haji, doa, meminta pertolongan, nazar, menyembelih, tawakal, khauf, takut, raja, harap, cinta, dan selainnya dari jenis-jenis peribadahan yang zahir, nampak, dan yang batinnya. Allah harus diibadahi dengan mahabbah, kecintaan, dengan khauf, dengan rasa takut, dan raja, dengan pengharapan secara bersama. Beribadah kepadanya dengan berbagai jenis ibadah tanpa bahagian-bahagian yang lain adalah kesesatan. Dalam hubungan ini kita tengok, itulah dikatakan tauhid uluhiyah, iaitu kita memperhambakan diri kepada Allah
dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang boleh disembah, berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahan-sembahan lain adalah batil. Karena itulah kita tengok di sini dalil yang dibawa ialah wala in sa'altahum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Mulah jua kami memohon pertolongan. Jadi tuan-tuan, ini adalah kemuncak. Karena itulah Nabi mengajak umatnya, orang bukan Islam, supaya mengucap La ilaha illallah. La ilaha illallah maksudnya ialah membuang dan menolak semua sembahan, semua ikutan, semua ibadah, semua ketakutan, semua harapan, semua sayang, geruna, semuanya buang semua, kecuali diberikan dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia mari la ilaha, buang semua, illallah, selain daripada Allah. Karena itu dipanggil nafyun wa isbat, menafikan semua sembahan, semua ikutan, semua kekuasaan, semua keagungan, semua kecintaan, semua harapan, takut, buang semua, kecuali takut, harap, cinta, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksud la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala huwal mustahiq lil ibadah. Huwal ilahul haq wahdah. Dialah Allah lah sahaja Tuhan yang berhak disembah. La ilaha ghairuh, tidak ada lagi Tuhan selain daripadanya. Karena itu tuan-tuan, mari yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau jua kami sembah. Kami memperhambakan diri dalam seluruh kerja-kerja kita. Dan wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau jua kami mohon pertolongan. Dalam hubungan ini kita melihat tauhid uluhiyah ini Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam ayat wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maksudnya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelummu wahai Rasulullah, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, maka ibadahlah olehmu sekalian akan aku. Karena itu tuan-tuan, kita tengok di sini lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut tujuan Allah mencipta manusia adalah untuk mengabdikan diri kepadanya dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun." Kami tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Kalau kita terjemah dalam bahasa lagi ni, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidur rububiyah. Itu bahasa mudah. Nak kata konsekuensi ni, mungkin kita menjadi payah pula dah situ. Orang yang bertauhid dengan rububiyah yang kita bincang tadi, maka perlu dia bertauhid dengan uluhiyah. Orang yang telah bertauhid dengan uluhiyah, yang mengaku Allah Tuhan dia semuanya, maka dengan sendirinya tauhid rububiyah itu terkandung dalam tu. Maka maksudnya tauhid uluhiyah ni lebih tinggi, lebih besar daripada tauhid rububiyah. Walau bagaimanapun tauhid rububiyah ini, pengakuan ini membawakan seseorang itu menerima Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia Allah Subhanahu wa taala mulakan supaya Nabi bertanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Siapa buat langit, buat bumi, menurunkan hujan,
dan sebagainya. Apabila mereka berkata Allah, maka Allah itulah yang kamu perlu ibadah, perlu kamu ikut, kamu perlu sembah. Jadi tauhid rububiyah ini sebagai jalan untuk bertauhid pada uluhiyah. Jalan. Tetapi setelah tauhid uluhiyah itu diimani, diyakini, maka dengan sendirinya tauhid rububiyah itu termasuk di bawah tauhid uluhiyah. Okay. Oleh kerana itu kita tengok keyakinan salaf ahli sunnah wal jamaah, muka surat 66, berada dengan selain mereka mengenai, dari sini keyakinan salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeza dengan selain mereka mengenai uluhiyah. Mereka tidak hanya mengartikan sebagaimana sementara kalangan bahawa makna tauhid adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Tetapi tauhid uluhiyah menurut mereka tidak terlisir kecuali dengan keadaan dua prinsip. Pertama, semua jenis beribadah ditujukan kepada Allahnya jua semata-mata, bukan selain daripadanya, dan tidak boleh diberikan kepada makhluk sedikit pun dari hak-hak dan kekuasaan pencipta. Ini adalah, kita tengok tauhid pada Allah Subhanahu wa taala ini ada kaedah yang disebut di sini. Tuan-tuan sekalian, kalau kita mengaji tauhid, ada juga mengaji kaedah lain. Biasanya orang sebut tauhid itu mengaku Allah mencipta. Allah mencipta. Setakat tu je lah. Dan dia tidak bawa Allah perlu kita sembah dan ikut. Kalau setakat penciptaan, kalau sekiranya orang belum Islam lagi, tak jadi Islam lagi. Kalau setakat itu, supaya orang musyrikin. Tapi kita Islam dah lah, tak apa. Tapi pahaman tu perlu ditingkatkan. Bukan setakat Allah pencipta. Kalau setakat Allah pencipta, maka kita tak pergi kepada yang lebih utama. Kenapa kita kata Allah pencipta, Allah memberi rezeki? Ialah untuk kita mengakui Allah sebagai yang berhak disembah, yang Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita sujud, kita rokok, kita mengabdikan diri padanya dalam semua dalam hidup kita, dalam semua keadaan kita. Karena itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin." Ayat ni selalu kita baca tuan-tuan. Semaya saya, solatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu. Tidak syirik kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan tauhid uluhiyah yang menjadi asas kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah firman lagi, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah jualah agama yang bersih dari syirik. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, ibadah tersebut harus selaras dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang pertama, ikhlas pada Allah. Yang kedua, harus selaras dengan perintah Allah. Ini dua perkara yang sangat penting dalam kita melakukan ibadah. Kalau sekiranya kedua-dua syarat ini ada, amalan kita diterima Allah. Kalau dua syarat ini tak ada, maka amalan kita tidak diterima Allah. Iaitu, yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ibadah hendaklah selaras dengan perintah Allah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan beribadah, ketundukan dan kepatuhan adalah realisasi persaksian terhadap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mutaba'ah, iaitu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mematuhi segala perintah dan larangannya adalah realisasi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kita dah ucap
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadah kita ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah maksudnya kita melakukan ibadah hanya kerana Allah. Muhammadur Rasulullah maksudnya ialah kita melakukan ibadah kita dalam hidup kita mengikut syariat atau cara yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kedua-dua ni tidak ada, maka tidak ada ibadah. Kalau berlaku pun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kerana syaratnya tak cukup. Kerana itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah bahawa mereka beribadah kepada Allah Taala dan tidak menyengutunya sesuatu pun dengannya. Mereka tidak memohon kecuali kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak memohon pertolongan kecuali kepadanya, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, dan mereka mendekati diri kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya, beribadah kepadanya, dan dengan amal saleh. Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tuan-tuan sekalian, saya rasa masa tuan nak balik pukul 12. Dia nuktah pun comel tu. Dan insya-Allah kita akan sambung tauhid asma dan sifat. Ringkasnya tuan-tuan, apa yang kita baca pada pagi ini ialah kita membaca dan cuba memahami dengan sebaik-baiknya tentang Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang pertama. Kita mengakui bahawa rukun iman itu ada 6, dan yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan pada hari ini kita memahami, cuba memahami dan telah memahami pun berhubung dengan iman kepada Allah, beriman dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam ini seluruhnya. Itu kita panggil mentauhidkan Allah di segi rububiyahnya. Dan kita meyakini bahawa yang berhak disembah hanyalah Allah, maka itu adalah kita namanya tauhid uluhiyah, kita mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengaku Allah buat semua tetapi dia tidak mengaku untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu mempunyai sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang agung. Insya-Allah bahagian itu kita akan sambung nanti, dan saya rasa itu sahaja pada kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.